Dan kemudian kita berhenti pada tarikh akhir tahun lalu 14 bulan Februari 2020. Hari ini 3 Februari. Betul kan? 3 Februari. Bermakna hampir setahun kita berhenti membaca kitab ni. Seperti mana yang ukhwah muslimah semua sedia maklum, yang mana Jauhar Al-Mauhub, pemberian mutiara, pemberian permata, dan wa min bahatil qulub, iaitu peringatan untuk hati-hati yang lalai. Dan dalam kitab ini terkandung hadis-hadis, walaupun ada hadis dhaif, walaupun pernah dipertikaikan oleh sebahagian daripada orang. Kenapa ambil kitab Jauhar? Dia ada hadis dhaif. Hadis dhaif, saya tekankan di sini, hadis dhaif boleh dibuat untuk beramal, cuma tidak boleh dibuat berhujah. Hari ini orang tak mengaji bab mustalah hadis, tetapi orang terus kata hadis dhaif, hadis tak boleh pakai, hadis tu, hadis ni. Sebaliknya kita kena mengkaji terlebih dahulu sebelum kita memartabatkan hadis itu. Ikut suka saja kita nak buat apa. Baik. Dan kitab Al-Jauhar ini saya bawa insya-Allah pada setiap minggu sepanjang tempoh PKP. Dan walaupun tempoh kita ini dilanjutkan lagi, kita akan meneruskan jadual yang sama, kecualilah kalau ada sebarang jenis gangguan ataupun mungkin keadaan kesihatan saya yang tak mengizinkan, mungkin kita akan bercuti. Tak susah nak, kita cuti di rumah, duk cuti lagu tu jugalah. Macam mana keadaan pun kita tetap macam tu juga. Cuma yang membezakan kita, sebab sepanjang minggu ni banyak kita terima feedback daripada kawan-kawan. Alhamdulillah, ada yang kata semakin ceria, semakin terisi. Mungkin sebab kerinduan dalam hati kita masing-masing yang memendam perasaan sesama sendiri, nak bertemu wajah. Jadi apabila diizinkan oleh Allah dengan usaha daripada sahabat-sahabat kita, termasuk Ustaz Nasir sendiri, untuk merealisasikan pertemuan ini, maka pertemuan ini membuahkan satu hasil yang mana saya sendiri akui, saya juga mendapat satu hasil yang amat lumayan, yakni satu kegembiraan, satu ketenangan dalam hati saya. Walaupun keadaan hari ini kadang-kadang sedih, mungkin terlalu lama berkurung. Rasa-rasa macam nak menangis sendiri. Tak tahu pasal apa dah. Mungkin kalau setahun lagi dikurung kita, masing-masing Allah Alam, saya tak mahu cakap. Sebab kata-kata itu satu doa. Baik, kita teruskan bacaan kita. Kita akan masuk Al-Babus Tsalits, bab yang terbaru. Walaupun saya dah baca sekerat dah dulu, tapi kita ulang balik sebab saya tahu sebahagian besar sahabat-sahabat kita yang tak dapat mengikuti pelajaran ini. Jadi saya ulang balik Ingat, ilmu Allah Ta'ala tak rugi jika diulang-ulang walaupun beribu-ribu kali. Kita akan masuk Al-Babus Tsalits fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menceritakan kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kitab saya, kitab Jawi, muka surat 20. Kitab Rumi, muka surat berapa? Saya ingat Ji dah bagi tahu, awal-awal lagi dah. Alhamdulillah, kitab saya baru muka surat 20. Dan kitab Rumi saya ingat tebal lagi sampai berapa ratus. Kalau saya 230, mungkin Rumi pi sampai 400-500. Tapi kalau kita tak baca agak merugikan. Baik, kita tengok kelebihan yang akan dibawa oleh ulama kita pada membicarakan tentang kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sedia maklum, kalam yang begitu agung yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, pemberian yang begitu istimewa, di antara kalimah yang boleh memberatkan neraca timbangan di akhirat ketika mana ditimbang amalan kita adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kita tengok, dia mempunyai 24 huruf. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 24 huruf. Dan 24 huruf itu akan mengkifaratkan
dosa-dosa kita selama tempoh 24 jam. Dalam perjuangan kita mengharuni kehidupan sehari-harian, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Dan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala surah di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Dia disebut 114 kali walaupun di dalam surah At-Taubah tak ada bismillah, tetapi Allah Ta'ala letak satu lagi ekstra, iaitu di dalam surah An-Naml. An-Naml, semut. Nah, ayat yang ke-30 Allah Ta'ala sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun kalau kita tengok 114 tolak satu surah At-Taubah tak ada bismillah, jadi 113. Tapi Allah Ta'ala tak meninggalkan kalam itu, lantas memasukkan secara ekstra. Diletakkan di dalam surah An-Naml, iaitu cerita tentang Nabi Allah Sulaiman dengan tentera semut Allah Ta'ala letak. Dan kalau kita jumpa, sebenarnya Allah Ta'ala letak banyak kalimah-kalimah bismillah di dalam Al-Quran, termasuklah yang dia sebut di dalam surah Hud ayat 41, wa qala irkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Doa ni popular untuk orang yang naik kapal terbang ataupun kapal layak, sebab dia ada imalah di situ nak. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbina Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Saya pelupa, subhanallah. Inna rabbina laghafurur rahim. Masya-Allah. Itulah lama tak nak kena terbang tadi itulah. Okey. Dan banyak juga yang kita jumpa di dalam Al-Quran. Contoh dia bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kenapa dimulakan dengan bismillah bismillah bismillah? Kerana bismillah itu dengan nama Allah. Kata ulama, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim pada setiap hari 41 kali, Allah Ta'ala akan menyuratkan baginya sebanyak 40,000 pahala. Mana mai hadis ni ustazah? Banyak sangat kot. Baca 41 kali, dapat 41,000. Kenapa kita mempertikaikan begitu banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Sebab kalimah itu mengandungi 3 nama Allah. Bismillah, Allah. Nah, kemudian Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. 3 nama ini mewakili 3,000 nama. Dah diceritakan di dalam beberapa hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 3,000 nama. Hanya 99 sahaja yang diturunkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 1,000 lagi telah pun dibawa oleh para malaikat. 1,000 lagi telah pun dibawa oleh para aulia, dan 900 telah dibawa oleh para rasul, anbiya dan rasul berbeza. Dan kemudian 99 diberi kepada kita, dan 1 adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada situ, andainya kita beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita merangkumi seolah-olah kita membaca 3,000 nama Allah, yang 99 pun kita tak berapa nak pas, nak lulus lagi dalam menghafaznya. Tapi kalau kata kita boleh membaca dia setiap hari, kita jadikan amalan ataupun disebut sebagai Asmaul Husna dengan cara bernasyid, saya yakin insya-Allah boleh. Tapi kalau nak suruh sebut satu-satu, biasalah. Biasalah, benda lain yang lain kita boleh sebut, yang tu mungkin akan menyebabkan kita keliru. Bagi kita 99 tu dah banyak. Kalau Allah Ta'ala suruh kita hafal 3,000 tu, macam mana kita nak jadi? Mungkin kita boleh bawa tapi pasal Allah Ta'ala tahu kita ni lemah, kita tak boleh bawa.
Jadi barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim menyempurnakan 3,000 nama Allah Ta'ala. Kenapalah sangat yang dibawa datang kelebihan sehingga diletakkan satu tajuk khas di dalam kitab Al-Jauhar Mahub ini berkenaan dengan kelebihan membaca Bismillah. Kenapa yang dibawa datang? Baik, kita tengok hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan anhu kama yadhubu rasasu 'alan nar." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Dan yang mana hadis ini dibawa datang terus daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, setiada daripada seorang mukmin, maksud dia kalaulah ada di kalangan seseorang mukmin ini yang membaca bismillahirrahmanirrahim, nescaya dianya akan dapat menghancurkan syaitan. Nah, seperti mana hancur timah di atas api. Kita tahu timah dalam bahasa lama perak. Timah ni perak lah. Yang mana satu ungkapan yang diletakkan oleh baginda Nabi SAW nak menceritakan tentang betapa halusnya penelitian Allah di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim sehingga mengumpamakan, menyamakan perak dengan kehalusan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu apabila perak itu dilebur, dia akan mencair. Pernah tengok perak dilebur, dia akan mencair jadi warna silver. Silver tu perak, perak tu silver. Betul kan? Okey. Dia akan mencair menjadi warna putih yang berkilau-kilauan. Itu kehalusan dia. Dan ketika itu dia boleh dibentuk, dicorak mengikut acuan yang dikehendaki oleh pengukir-pengukir. Begitu juga apabila syaitan ini, bila mana dia mendengar kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca, setiap pekerjaan yang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, maka dia akan hancur seperti timah yang dilebur, cair. Contohnya, perumpamaan ini, apabila kalimah Bismillah ini, bi, huruf jar, ismi majrur. Dia main terus, kalau nak ikut dari segi hukum nahunya, bismi, jar majrur. Ayat ini kalau nak diarab, agak tidak sempurna bagi manusia seperti kita. Allah menyempurnakan dia. Kenapa tak duduk jar majrur? Selalunya kalaulah kalam hendak dimulakan dengan mubtada khabar ataupun fa'il fa'il. Tak duduk ni dengan nama Allah. Dengan ni apabila dimulakan dengan nama Allah, tentu ada apa hak mula depan. Macam kita bercakap dengan pensel. Apa yang dengan pensel? Dengan kereta. Tak duduk pergi jumpa orang dengan kereta. Apa yang dengan kereta? Itu dikata ayat tergantung. Dengan bantai. Tentu ada di depan apa benda yang buat. Dengan bantai. Dengan kereta apa benda yang buat. Dengan kereta. Tak duduk dengan. Tentu ada ayat yang awal permulaan. Itu dikatakan Bismillah ni ayat tergantung. Dan permulaan ayat itu ada pada kita, iaitu pada perbuatan. Contohnya, kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Perbuatan kita itu menjadi mubtada bagi khabar jumlah harfiah. Itu cerita bab nahwu lah. Kenapa didatangkan dengan Bismillah? Dengan nama Allah. Buat apa ni dengan nama Allah? Aku berjalan kaki, aku keluar daripada rumah, aku pakai baju, aku makan, aku minum, aku bersolat, aku membaca Al-Quran. Apa juga pekerjaan. Kullu amrin dibalun bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan
setiap perkataan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, bahwa aqtab. Apa maksud aqtab? Putus. Putus ni putus apa? Putus keberkatan. Nah, putus keberkatan. Selagi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perbuatan yang baik, perkataan yang baik, kelakuan yang baik, ingatan yang baik itu, maka ianya terus bersambung dengan Allah. Sebab kita kata dengan Allah, dengan nama Allah. Aku buat ni dengan nama Allah. Nah, kecuali pada perbuatan maksiat, seperti mana kita nak masuk jamban, kita nak qada hajat, kita nak mengumpat keji, wa na'udzubillah, kita nak memfitnah kepada orang, kita tak boleh, haram menggunakan nama Bismillah. Takkan dengan nama Allah ni aku nak mengata ni. Ini aku nak kata, itu haram kalau kita menggunakan nama suci Allah ini di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Namun untuk perbuatan lain, kalau kita tak bagi aqtab, tak mau bagi dia terputus, maka hendaklah kita terus menerus menggunakan dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab setiap perbuatan kita, kita ada satu lagi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan duduk bersama-sama dengan kita, iaitu syaitan dan juga jin yang duduk bersama-sama dengan kita. Kalau hak yang jahat tu, dia akan menjurus ke arah kejahatan. Maka kata Allah, kalau kita tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkatan dengan Allah. Yang tinggal adalah kita jamu jin. Kita makan nasi, kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab kerana kita terlampau lapar. Gelojoh ni, lapar sangat ni sampai tak ada nak baca Bismillah. Terus bubuh. Habis. Nah, aqtab. Terputus keberkatan. Nah, siapa yang akan ikut? Teman yang sama-sama dengan kita lah. Siapa dia? Syaitan. Tetapi bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, akan hancur leburlah dia. Seperti timah yang diletak di atas api, mencair terus menerus. Tidak dapat berguna lagi untuk diri dia dan juga untuk umat manusia. Kelebihan bismillah ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan ia di dalam Al-Quran berulang-ulang kali kerana sayang dan kasih Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayangnya dia, lantas dilahirkan rasa Rahman dan Rahim itu kepada kekasih baginda yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalirkan kepada kita, dan hari ini kerana Bismillahirrahmanirrahim itu kita di antara umat yang paling ulung, umat yang paling unggul, yang mana di akhirat nanti, di mahsyar sana nanti, di antara umat yang akan awal-awal dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kata, tak maulah kena hisab awal-awal, awak tak hisab last-last sekali. Azab, kemarin kita cerita azab padang mahsyar amat dahsyat. Jadi siapa yang dapat dulu, dia akan pergi dulu. Jadi kita tahu kalau kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dihisab terlebih dahulu, mungkin kita akan terdahulu ke sana. Wallahu alam, sama ada kita akan menjadi ashabul yamin wa ashabul shimal. Tapi kita memang sangat-sangat berharap agar kita akan menjadi sahabat di sebelah kanan. Kalaupun kita tak layak untuk jadi muqarrab yang paling dekat, mungkin kita boleh duduk di sebelah pihak kanan. Kita tak mau duduk di sebelah pihak kiri untuk kita beriringan bersama-sama dengan Nabi SAW dan dapat bertemu dengan ahli bait baginda, juga sahabat-sahabat yang muktabar. Walaupun kita ni bukan siapa-siapa di dunia ni, insya-Allah terus beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab kita tak mahu dampingan yang berada pada kita turut sama beramal dengan kita. Kalau makan kita, makan dia, tidur kita, tidur dia, minum kita, minum dia. Apa juga perbuatan yang kita buat, dia akan ikut sama buat. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan hancur. Ini sabdaan Nabi SAW. Baik. Seterusnya, dan daripada Atha ibnu Jabir berkata ia, tak kala turun Bismillahirrahmanirrahim,
lari segala awan kepada masyriq, dan diam segala angin, dan bergerak-gerak laut, dan menanti segala binatang, mendengar dengan telinganya, dan direjam segala syaitan daripada langit, dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya, tiada disebutkan namanya atas penyakit, melainkan disebut akan dia, dan tiada disebut akan dia atas suatu melainkan diberi berkat padanya. Baik, ini satu hadis yang dibawa datang daripada seorang sahabat Nabi SAW, daripada Jabir berkata, dia kata, ketika mana Bismillahirrahmanirrahim ini turun. Baik. Dalam riwayat penurunan kalimah ataupun ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, dia turun paling awal sebelum turunnya Nabi Adam alaihissalam. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini terlebih dahulu turun. Waktu ni Rasulullah pun tak ada di mana-mana lagi. Baginda berada di azali. Nur Muhammad sahaja yang tajalli di syurga. Nah, sebelum turunnya Nabi Allah Adam ke muka bumi, Allah Ta'ala menurunkan dulu kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk membersihkan muka bumi ini. Disebutkan di dalam hadis yang dibawa datang daripada Jabir radhiyallahu an, yang dengan katanya, lari segala awan kepada masyriq. Masyriq ni timur. Nah, maksud masyriq ni timur. Awan ni lari berkumpul, berhimpun di sebelah timur. Kenapa? Memberi laluan kepada tetamu terhormat yang datang daripada kalam yang tinggi, kalam Azza wa Jalla, diturunkan ke muka bumi ini. Lari awan yang ada berkepul-kepul-kepul semua lari ke arah masyriq. Bagi laluan. Macam kita kita duduk ramai-ramai, tengok-tengok seorang tetamu terhormat masuk. Bagi jalan, bagi jalan, bagi jalan. Ini semua lari sebelah masyriq untuk memberi laluan kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Angin yang sedang bertiup berhenti memberi penghormatan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian apa yang jadi? Bergerak-gerak laut. Lautan yang berada di permukaan muka bumi ini beralun-alun, berombak dengan ombak yang tinggi, seolah-olah cuba mencapai turunnya kalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan menanti segala binatang mendengar tercengang-cengang. Waktu ni binatang-binatang memang Allah Ta'ala ciptakan terlebih dahulu daripada kita semua. Sebab tu dia ada binatang-binatang purba yang besar-besar. Makhluk yang besar-besar ni masing-masing tercengang-cengang. Apabila turunnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam, saya tak boleh nak gambarkan macam mana hal keadaan cara Allah Ta'ala menurunkan dia. Adakah dia seperti hujan? Mungkin tidak. Sebab kalau hujan kenapa disambut oleh ombak laut yang naik tinggi menggunung seolah-olah meraihkan kedatangan kalimah hebat ini. Binatang menjadi tercengang-cengang. Dan begitu juga syaitan direjam. Syaitan direjam daripada langit. Dan di mana Allah Ta'ala bersumpah. Apabila keadaan ini menjadikan muka bumi yang waktu itu belum dihuni oleh mana-mana manusia, maka hairanlah seluruh penduduk bumi yang ketika itu dihuni oleh gunung ganang, lautan dan juga binatang-binatang purba. Alamat apakah ini? Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan bunyi kalam Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bertanya-tanya makhluk ini sesama sendiri. Apa kelebihan kalimah ni? Kalimah yang hebat. 3 kalam yang hanya menyebut nama Allah. Dia tak sebut kata lain. Dia tak sebut pasal orang lain, pasal siapa dia tak sebut. Tetapi dia sebut pasal Allah. Apa dia kelebihan dia? Maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun bersumpah dengan kebesarannya. Dia kata, kalau tidak disebut, kalaulah dia kata dengan kebesaran ini, kalau disebut nama aku, ini nama Bismillahirrahmanirrahim ini pada setiap penyakit, maka akan diberi kesembuhan. Okey, baik. Kita hari ini diuji dengan kesakitan. Punya baca Bismillah lah. Ulama-ulama menciptakan Bismillah 5, Bismillah 7, Bismillah 12, sampai ada Bismillah 44.
Kita ni punyalah baca. Punya baca bismillah awallah tak sembuh-sembuh. Sedangkan ada hadis yang dibawa datang daripada Jabir ni, Allah Ta'ala bersumpah terus. Kalau hamba sebut, tak ada penyakit yang tak boleh sembuh. Tapi hamba kena baca bismillah. Kita baca. Nak kata tak ikhlas, kita ikhlas. Nak kata kita baca tak ikhlas kot. Ikhlas kerana Allah. Sebab kita tahu segala kesakitan tu datangnya daripada Allah. Tapi kita tahu apabila diri kita disayangi Allah, sesuatu yang kita minta, dia tak bagi dengan segera. Allah sayang ni. Dia tak bagi lagi. Bersangka baik dengan Allah. Kalau dia tak bagi di sini, dia bagi di sana. Katalah pada diri kita macam tu. Tak baca bismillah, baca. Tapi tak jadi lagi. Kenapa? Allah tak izin lagi. Kalimah tu dia punya. Kalimah tu kalimah dia. Nama tu nama milik dia. Jadi kita ni dia punya. Allah Ta'ala takkan buat zalim dekat kita. Melainkan ujian. Ianya satu ujian. Baca dah Ustazah, oi. Orang ajak bismillah 5 kan. Barang siapa yang beramal dengan bismillah 5, maka terlepas daripada sihir. Yang duk kena sihir ni sampai lupa diri berbulan-bulan. Ada yang sampai bertahun-tahun. Suruh dia beramal dengan bismillah 5. Jangan kata bismillah 5, bismillah 44 pun dia dah beramal. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Bersangka baik balik pada Allah. Dia sayang lebih. Kalau tidak, kita tak baca dah. Jadi oleh kerana kita ni bergantung, setiap perbuatan kita ni bergantung dengan nama Allah. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala suka sangat-sangat. Allah Ta'ala sayang sangat-sangat dekat kita. Dia nak dengar kita hari-hari sebut nama dia. Maka kita sentiasa menyebut nama Allah di dalam segala perbuatan. Sebab tu dia kata, hamba baca. Kalau dia tak sembuh serta-merta, Allah Ta'ala akan ganti dengan pahala lain. Dosa kita banyak, terlalu banyak. Apabila setiap kali kita baca, terhapus dosa kita. Setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah hapuskan dosa kita. Kan disebut Allah akan ganti kepada kita 40,000 pahala apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, kenapa Allah Ta'ala tak bagi kesembuhan pada ketika itu? Sebab Allah Ta'ala nak bagi pahala. Bila Allah Ta'ala tak bagi di dunia, Allah Ta'ala akan simpan di akhirat nanti. Itu saham kita, itu saham kita. Bersangka baik pada segala keadaan. Baik. Sambungannya. Kata Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus. Kata Qais Ibnu Hujjaj, berkata bagiku oleh syaitanku, masuk aku pada engkau padahal aku seperti unta. Dan aku sekarang seperti burung ciak. Burung ciak rumah. Orang dulu panggil burung ciak rumah. Kalau dalam bahasa Arab disebut usfurah. Burung kecil-kecil tu. Dia kalau main ke rumah, dia akan masuk ke bata-bata blok. Rumah-rumah kampung adalah bata blok. Kataku, kerana apa demikian itu? Katanya, engkau menghancurkan aku dengan zikrullah Ta'ala. Yang ni perbualan. Kata Ibnu Mas'ud, dia cerita. Kata Qais bin Ibnu Hujjaj, dia kata, dia dapat ni di antara wali-wali Allah. Mereka boleh dah jumpa setan. Mereka kita ni, masalah kita tak nampak setan. Pasal apa? Kita pun lebih kurang setan juga lah kadang-kadang. Kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Dia duduk dalam diri kita, dia menghuni dalam diri kita. Yang ni, syaitan nak masuk dalam diri mereka ni beringat. Pasal apa? Terlampau banyak dindingan ayat-ayat Al-Quran sentiasa beralun di bibir mereka, di lidah mereka, sentiasa basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sampai boleh jumpa sembang lah. Kita ingat kalau boleh jumpa duduk sembang dengan syaitan kita, kita pun tak duduk. Kata tengok-tengok ada seorang, hang siapa? Aku setan hang. Pakai tak duduk dah. Jenuh panggil cari tok bomo main suruh buat dinding. Dinding lagu mana pun, kalau dalam diri kita ni ada syaitan, dia tak pergi ke mana. Sebenarnya kita kena bersihkan diri kita terlebih dahulu. Nak bersih diri pula macam mana? Kita
Kita dah belajar dah macam-macam cerita untuk membersihkan hati. Nak bersih diri kena bersihkan hati, bukan pakai sabun di luar. Hak yang di dalam tu kotor sangat. Okey, baik. Kita kembali kepada cerita Qais bin Hujaj ni. Dia sembang dengan syaitan dia. Syaitan dia kata, aku dulu dia kata. Masa mula-mula masuk main dekat hang ni, gemuk macam unta. Lah ni sampai tinggi kecil, besar, burung ciak. Gemuk macam unta kita tahulah. Nah, Kenapa tak kata gemuk macam badak, no? Kenapa dia kata gemuk macam unta? Sebab badak ni tak ada di negeri Arab. Nah, badak ayak tak ada di negeri Arab. Sebab dia tak ada ayak. Kalau kita akan letaklah, gemuk macam badak kan. Okay. Dia kata gemuk seperti unta besar. Awalnya ni yang sampai tinggi halus. Besar burung ciak. Burung ciak rumah. Nah, lepas tu dia kata, macam mana aku nak besar? Setiap perbuatan semua hang baca bismillahirrahmanirrahim. Hang makan, aku nak tumpang makan. Hang makan, baca bismillah. Aku tak boleh makan. Hang minum, hang baca bismillah. Aku tak boleh minum. Hang tidur, hang baca bismillah. Aku tak boleh tumpang tidur dengan hang. Segala perbuatan nikmat-nikmat semua hang baca bismillah. Segala perbuatan sakit, aku nak menyesatkan hang dengan kesakitan. Semua hang baca bismillah. Apa yang tinggal pada aku, maka beginilah keadaan aku. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nak berseronok suka. Makin lama makin halus, makin halus, makin halus. Dan lama kelamaan tak mustahil, aku akan mati. Itu perbualan yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Ibnu Hujaj ini untuk berbicara dengan syaitannya. Yang awal-awal besar muncul. Kita pun macam itulah, no? Nak masuk dalam rumah kita, baca bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Bila kita masuk dalam rumah ni, no? Bagi salam, Assalamualaikum ya Ahlul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni tengah nak berjalan masuk dengan kita ni. Jatuh tersepuk di luar. Seronoklah dia nak jalan. Kita ni kadang-kadang tu nak terkencing, lari daripada luar tu, nah. Bawa main apa, terus masuk. Masuk pi dalam rumah syaitan. Bagus. Yang ni aku suka. Dia salam pun tak bagi, bismillah pun tak baca, terus masuk pi kencing dalam bilik ayak. Nah, ini di antara perbuatan yang lara yang kita sering lakukan oleh kerana terlupa. Kadang-kadang tak terlampau tergesa-gesa. Dah agak sangat ni. Minum sampai tak sempat nak duduk, tak sempat nak baca bismillah sambil berdiri gedegak. Lupa baca bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Rasulullah aja. Sebab Rasulullah itu penyayang dan pengasih. Baginda Rauf. Nabi SAW ni Rauf. Penyayang sangat-sangat. Dia kata, ya Allah, umat aku ni selalu lupa. Gantikan kelupaan mereka itu. Jangan ada syaitan dalam diri mereka ketika mana mereka lupa membaca bismillah. Lantas Allah Ta'ala kata, suruh mereka baca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Elok dah habis dah sepinggan. Lupa baca bismillah. Baca. Nah, ambil macam mana syaitan nak baca tadi tu? Muntah hijau lah dia. Dia tak muntah lah dalam pinggan bangkuk kita dah. InsyaAllah. Baik. Dan hadis yang seterusnya. Dan sabda Nabi SAW tiada ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tiada doa yang akan ditolak dengan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Doa apapun yang kita nak baca, hendaklah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajar satu hari Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat. Sahabat Nabi ni, dia sakit kulit. Kulit dia ni naik, kalau kita panggil kudil lah, no? Dia kata dia naik, penyakit kulit dia ni sampai menanah-nanah. Menyebabkan bila pecah kudil dia tu, lekat pada pakaian. Dia tak boleh nak ikut Nabi SAW berjemaah. Satu hari dia minta tolong kepada Nabi, tolong baca sesuatu. Nabi kata, aku ajarkan kamu untuk membaca satu kalimah ini. Tetapi sebelum kamu memulakan kalimah ini, hendaklah kamu mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, kata sahabat ni, aku berulang-ulang kali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi belum sembuh lagi.
Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar beliau untuk membaca ayat ini, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca ayat tu, Nabi baca dahulu Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Ada riwayat kata Nabi baca 7 kali. Kita bila kita nak baca ayat, ini baca bismillah banyak sangat, kita jadi kelang kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bismillah tu yang saja yang clear. Harmarain tu jadi tu. Dia hilang dalam kalimah. Sebaliknya susun Bismillahirrahmanirrahim. Terus ke dasar hati kita dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Diulang. Nabi ulang. Ada riwayat kata 3 kali. Ada riwayat kata Nabi baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas Nabi ikuti dengan selawat 3 kali. Lalu barulah Nabi baca ayat tu. A'udzu billahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca sebanyak 7 kali juga sambil menepuk pada bahagian yang sakit tersebut. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikut dengan bismillah sebanyak 7 kali atau 3 kali. Kita ambil 7 lah. Kita ambil 7. Kenapa 7? Kenapa 7? Sebab 7 ini melambangkan banyak. Bagi kita 7. Bagi Allah 70,000. Sebab tu kita tawaf 7. Kita sa'i 7. Kita melontar di jamrah 7. Kenapa 7? Kerana di sisi Allah 7 itu adalah satu nilai bilangan yang begitu banyak, melebihi 7, yakni 70,000. Kenapa langit itu ada 7 lapisan? Dia bukan 7 lapisan. Walaupun disebut sab'an tara'iq, ada 7 lapisan. Sebenarnya bukan 7 lapisan. Dia mungkin melebihi 70,000. Cuma diertikan dengan perkataan 7 kerana Allah Ta'ala nak bagi kepada kita pahala yang banyak. Kita ulang. Tak rugi apabila kita mengulangi sebanyak 7 kali yang macam Rasulullah ajar untuk menyembuhkan penyakit. Baca pagi petang tak sembuh. Baik, seperti awal tadi saya kata, kalau kita baca tapi tak sembuh-sembuh juga, kenapa? Kerana Allah sayang. Simpan dulu. Allah Ta'ala tak bagilah ni. Allah Ta'ala bagi di sana. Kalau di sini kita tak sihat, Allah bagi sihat di sana. Di sini kita tak kaya, Allah bagi kita kaya di sana. Di sini kita tak cantik, Allah bagi kita cantik di sana. Sebab Allah Ta'ala, dia takkan pandang apa juga fizikal kita di sini. Kerana Allah Ta'ala memandang pada hati kita, penerimaan kita pada setiap ujian yang telah pun Allah Ta'ala turun. Jadi kita beramal. Beramal sebab apa? Sebab kita sayang kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajar, kita ikut. Kita ikut. Tanpa meninggalkan sesuatu, kerana kita tahu apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah benar, kerana baginda itu wajib bersifat dengan as-sidq, yakni kebenaran, dan baginda itu tak pernah menyembunyikan walaupun satu ayat. Maka kita beramal. Setiap amalan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beramal selagi kita tahu amalan itu amalan sah, lagi sahih, maka kita beramal. Baca Yasin. Kita baca Yasin ketika mana orang sakit. Kita pergi melawat orang sakit, orang kata, malam ni ada bacaan Yasin untuk orang sakit. Bukan kita minta doa nak bagi dia mati, kita tahu. Apabila kita membaca Yasin, kita membaca ayat Al-Quran bagi si pesakit, kita lalu berdoa untuk dia. Dengan izin Allah, dia mungkin boleh bangkit sembuh. Dan dengan izin Allah, cepat-cepat Allah Ta'ala ambil dia kembali ke rahmatullah. Itu di antara keduanya. Dan tak mustahil kadang-kadang kita tengok dia tu, doktor pun kata bukan 50-50 dah, 25 sembuh. 75 lagi nak jalan pergi dah. Tapi oleh kerana kuasa Allah daripada doa yang dibawa datang itu, maka dia boleh sihat. Tak sangka itu doa orang nak ajak mengucap. Tengok boleh berjalan. Sebab apa? Kuasa doa. Kita tak tahu daripada mana datang kuasa itu, daripada kalimah mana yang dibawa datang. Mungkin daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang kita mengaminkan sama-sama.
Sebab tu bila kita dengar sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah, kita cepat-cepat bersama-sama mengiringi doa. Mungkin doa kita yang ramai-ramai yang bersatu ini akan dapat memberi kesembuhan, syifa, keringanan kepadanya walaupun dia tak mendengar. Bahkan walaupun kawan kita tak tahu, rupanya kita selalu bermunajat pada Allah, menyebut nama dia, berdoa untuk kesejahteraan dia. Itu adalah doa yang terbaik. Tetapi jangan lupa, setiap doa hendaklah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab kita nak ambil keberkatan dalam permohonan. Kita naik kereta, kita baca Subhanalladzi kan. Jangan terus baca Subhanalladzi, tapi mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana. Jadi setiap doa mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang, dia dapat kepala doa tu, dia takkan baca Bismillah lah. Kena mula. Sebab Allah Ta'ala kata tidak ada doa yang akan aku tolak apabila doa itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Ta'ala. Kita berikhtiar. Kita yakin apa yang Allah Ta'ala bagi tahu itu adalah benar belaka. Dan lagi sabda Nabi SAW, bahwasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat nanti, berkata mereka itu Bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya. Mizan ni timbangannya. Maka berkata segala umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Maka berkata segala anbiya bagi mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia. Jikalau dihantarkan akan dia di dalam satu daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di padang mahsyar nanti, keadaan manusia begitu ramai sehingga kita ni kaki tak pijak ke bumi. Terlampau ramai. Semua manusia dihidupkan. Semua manusia yang akan diperhitungkan dalam manusia begitu banyak, begitu ramai lautan manusia itu. Maka seperti saya sebut awal tadi, yang awal-awal akan dihisap adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menunggu nama dipanggil, sekian-sekian nama dipanggil, diseru untuk tampil ke hadapan, dibaca pada permulaan akil baligh kita. Andai kita tak bertaubat pada Allah, dibaca kesalahan, lalu diletak di atas daun neraca, daun timbangan, diletak. Apabila diletak, tiba-tiba kalimah yang kita selalu baca, Bismillahirrahmanirrahim itu boleh memberat. Berat sungguh-sungguh. Berat sungguh-sungguh. Kemudian umat-umat Nabi lain, umat-umat para anbiya yang lain masih heran. Dia tu amalan dia tak banyak mana. Tapi pasal apa dia punya timbangan lebih berat? Maka jawab para anbiya lain, mereka umat Muhammad. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan apabila mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Letak yang tu saja. Berat timbangan dia. Sehingga hak yang sebelah satu lagi, walaupun kejahatan dia ada di atas sebelah yang satu lagi, tapi menjadi ringan. Masya Allah. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita dengan penuh tabaruk, dengan penuh barakahnya. Barakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat Allah Ta'ala dengan mengindahkan kejadian lalu diletakkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dilantik baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi umat mutaakhirin, lalu dilahirkan kita menjadi umat mutaakhirin. Ini satu nikmat yang paling besar kerana dilahirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita ambil, kita beramal. Mungkinlah kita rasa amalan-amalan kita yang banyak, tetapi oleh kerana bercampur aduk dengan riak, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan takabur, menyebabkan amalan itu rosak. Mungkin daripada kalimah yang kecil bagi kita rasa mudah, Bismillahirrahmanirrahim itu, mungkin daripada situ Allah Ta'ala petik
Kerana ikhlasnya kita membaca dia menjadikan timbangan kita, kebajikan kita bertambah berat. InsyaAllah ta'ala kemungkinan. Baik, saya suka bawa satu kisah di mana kisah ini berlaku pada zaman tabi'in. Seorang wanita yang solehah bertemu jodoh dengan seorang lelaki fasik. Perempuan solehah ni satu hari dipinang oleh seorang lelaki fasik. Mak bapak dia suka kerana lelaki fasik ini seorang peniaga yang berjaya, berharta, pandai berniaga. Satu hari apabila dia dipinang, keadaan dia mohon pada Allah. Dalam Al-Quran disebut wanita mukmin untuk lelaki yang mukmin, wanita solehah untuk lelaki yang soleh. Kenapa didatangkan kepada aku lelaki yang sedemikian, yang agak liar, yang fasik ni maksud dia yang bersolat, di samping bersolat dia juga buat maksiat. Dia mencampur adukkan di antara perbuatan amalan soleh dia dengan perbuatan maksiat dia. Dia buat dua-dua benda. Yang mana si isteri ni oleh kerana seorang yang taat kepada Allah, taat kepada kedua ibu bapa, menerima pinangan yang telah pun dihantar kepada beliau. Mentaati suami dia walaupun suami itu fasik, itu adalah satu kewajipan. Itu kefasikan dia dengan Allah. Jadi dia terus mentaati suami dia. Dalam ketaatan tu, sebelum dia masuk ke gerbang perkahwinan, dia jumpa dengan guru dia. Dia kata, persepa dia didatangi jodoh yang sedemikian. Maka kata guru dia, beramallah dengan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perbuatan. Jadi dia beramal. Apa jugalah dia nak bercakap ke, dia nak lipatkan baju ke, dia nak buat apa pun. Sampai ianya menjadi satu ejekan kepada suami dia. Suami dia yang fasik ini selalu mengejek. Sikit-sikit bismillah. Sikit-sikit bismillah. Lepas tu dia sampai terdiam. Sampai satu ketika dia pernah menangis. Dengan kerana suami dia selalu mengejek dia. Kamu mungkin ingat kamu ni baik sangat. Sikit-sikit baca bismillah. Sikit-sikit baca bismillah. Jadi suami yang fasik ni jadi rasa bosan dengan isteri yang solehah ni. Dan kata suami ni, satu masa nanti aku akan buat hang kecewa dengan kalimah bismillah. Kata suami dia yang fasik. Jadi kata si isteri, aku yakin dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapakah kamu si fasik nak mengecewakan aku? Jadi apa cara suami dia nak buat bagi isteri dia rasa putus asa dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Satu hari dia balik daripada berniaga, dia bawa keuntungan duit yang banyak. Dia bubuh di dalam satu, kita kata karung lah, beg lah. Dia kata kepada isteri dia, hampir simpan. Ni duit ni, untung banyak ni. Hampir simpan duit ni. Dia pun tak kira banyak, tak kata nak jenguk tengok duit tu. Ambil dengan penuh amanah duit daripada tangan suami dia tu, dia bawa pergi simpan. Jadi lepas minggu, suami dia nak tengok duit tu dia letak kat mana, suami dia tahu. Dapat tahu, suami dia curi duit tu. Curi duit tu, pergi letak di dalam telaga buruk. Tahu dalam telaga buruk, sorak di situ. Kemudian selang 2-3 hari, suami dia tanya dia, mana duit yang dia suruh simpan tu? Mana duit yang aku suruh simpan tu? Mai, dia nak pusing modal dia. Bawa keluar mai balik. Jadi dia pun tak banyak cerita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dia bangun, dia pergi kat tempat dia simpan tu. Dia ambil satu bekas, satu karung. Ada dia tu, dia pun bagi tahu Bismillahirrahmanirrahim. Dia serahkan kepada suami dia. Suami dia ni heran. Suami dia kata, ni tentu dia bubuh benda lain. Dia mungkin letak batu. Dia mungkin letak benda-benda lain yang berupa bentuk wang tunai seperti mana yang disuruh simpan oleh suami dia pada awal tadi.
Jadi hang tengoklah tanya suami dia dah, dia kata dak, dia tak tahu apa yang ada banyak mana pun dia tak tahu. Jadi macam mana yang suami dia bagi kat dia, macam itulah dia bagi balik. Dia serah kepada suami dia dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Suami ni kira memang kan suami dia berikrar tadi, aku akan musnahkan hang dengan kalimah ni. Sebab hang berpegang sangat dengan kalimah. Suami dia membuka. Bila buka karung tu, didapati di dalamnya nilai wang yang masih lagi dalam jumlah seperti mana hari pertama diserahkan. Tak kurang walaupun sedikit, beg tu beg yang sama. Dia jadi terkejut. So, dia kata, ambil di mana? Dia kata, awal-awal tu abang bagi dekat dia banyak tu lah yang ada. Punya amanahnya wanita solehah ni. Tak jenguk pun dalam tu. Kalau kita jenguk dulu, kita kira dulu. Saat lagi ikut dia bagi suruh simpan 100. Dia kata 200 kena kira. Kan? Tapi dia walaupun suami dia fasik, dia amanah lah. Kepercayaan. Sebab hati dia bergantung terus dekat dengan Allah. Kita ni penuh syak wasangka. Tu saya kata kita ni membela setan dalam perut. Lepas tu, suami ni nak pastikan duit ni hang minta pinjam dekat orang kot. Tak. Dia kata yang tu lah. Dia pun pergi lah di belakang rumah tengok dalam telaga buruk tu. Tak ada. Tak ada bungkus duit yang dia letak. Dia kata macam mana hang boleh dapat duit ni? Dia kata lah abang lah yang bagi dekat dia. Suruh dia simpan lah. Suami dia pun cerita keadaan sifat suami dia yang nak buat bagi isteri dia ni putus asa dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kata suami dia, aku dah ambil dah duit ni, aku suruh kat tempat lain. Aku nak suruh hang bertanggungjawab atas kehilangan sebab hang baca Bismillah sangat-sangat. Aku nak suruh hang berputus asa dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim sebab itu ikrar aku. Dia kata wallahi dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, aku tak pernah menyentuh bahkan membuka dia, apatah lagi untuk memindahkan dia ke tempat lain. Seperti mana disimpan pada hari pertama diberi, begitulah juga sampai hari ini. Aku baru ambil, baru pula bagi mai. Masya Allah. Lantas apa berlaku pada suaminya? Suami dia bertaubat dengan nama Allah. Kita tengoklah. Kalimah tu pendek sahaja. Tetapi keampuhan dia, keberkatan dia menyebabkan seorang suami yang fasik kembali bertaubat, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami dia pun cerita dekat dia. Suami dia mohon maaf dekat dia jika selama ni suami dia selalu mengejek dia. Bismillah. Sikit-sikit bismillah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan. Lantas kan dia selalu minta kepada Allah seorang wanita solehah mendapat suami yang soleh. Rupa-rupanya pada awal kehidupan dia dalam berumah tangga, dia diuji dengan suami yang fasik. Melalui kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala telah pun memakbulkan, memustajabkan doa dia. Suami dia menjadi lebih soleh daripada dia. Lantas kehidupan mereka itu di bawah naungan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap perbuatan, perkataan, pengakuan, makan, minum dan sebagainya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Habis satu riwayat. Ini zaman tabi'in. Bukan zaman sahabat Rasulullah. Tabi'in ni siapa? Terlepas daripada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi, apa yang boleh kita ambil kesimpulan daripada kisah tabi'in ini? Iaitu, dalam setiap perbuatan kita, iringkanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana terlalu besar keberkatan yang Allah Ta'ala letak di dalamnya. Baik. Sabdanya dan menjadi Allah Ta'ala. Okey, tanda dekat situ. Semua tanda dekat situ. Wallahu alam. Tulis tarikh hari ini. 3 bulan 2, 2021. Panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, Allah Ta'ala bagi insya-Allah. Minggu depan kita jumpa pula Alhamdulillah. Istiqamah dalam pengajian. Pahala ada. Jadikan rumah kita itu sebagai masjid, tempat sujud bersembahyang.
halaqah Raudatul Jannah, tempat untuk kita menuntut ilmu. InsyaAllah keberkatan. Walau rumah tak besar mana, tapi rahmat Allah itu maha luas. Jemput para malaikat untuk duduk bersama-sama dengan kita agar kita boleh duduk di bawah payung malaikat. InsyaAllah ta'ala. Baik, saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Orang cakap ni. Yang cakap ni tak elok dia masuk dalam ni. Allah dia bunyi dah. Buka tak boleh? Kod lama nak soalan. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Ya, silakan. Soalan ni je. Kalau kata kita tak mulakan dengan bismillah tapi kita bersalawat, macam mana pula tu? Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Baik, sahabat lain dengar soalan daripada sahabat kita ni. Kalaulah kita tak mulakan pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim, sebaliknya kita mulakan dengan berselawat. Kita tahu selawat itu adalah di antara doa yang tertinggi. Tetapi apabila kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, itu lebih baik. Kita nak perbuatan yang lebih afdal. Selawat pun afdal. Tetapi memulakan perbuatan dengan bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal. Untuk mencari keberkatan, mulakan dulu dengan bismillah, diikuti dengan selawat ke atas Nabi SAW. Maha berkat Allah. InsyaAllah ta'ala. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya pasal Bismillahirrahmanirrahim. Kita eja dalam Rumi. Ya. Ada pendapat kata tak boleh bubuh Allah. Dia kata kena eja Allah. Jadi A tu diganti dengan O. Jadi sebutan tu kita takut salah. Macam mana tu? Okey, baik. Terima kasih Kak Sarimah. Ejaan dengan Rumi dan ejaan dengan Arabnya adalah satu ejaan yang berbeza dari segi bunyinya. Dari segi lafaz pun dah tak sama dah. Kalau kita tengok, kalau dia nak suruh eja dengan Allah, Bismillah lah. L-O-H. Dia suruh macam tu kan? Mungkin. Sebab kalam tu dia nak suruh tebalkan. Untuk tulisan Rumi, tak ada tebal nipis. Jadi, tak ada bezanya apabila kita menulis dalam bahasa Arab, kita baca dalam bahasa Arab. Apabila kita menulis dalam tulisan Rumi, kita baca dalam bahasa Arab. Walaupun tulisan itu adalah tulisan Rumi, perkataannya bunyi seperti lain, tetapi bacaannya masih mengekalkan bacaan dalam bahasa Arab. Macam kita tengok pada perkataan Alhamdu. Ha di situ, ha pedah. Kata orang tua-tua dulu kan mengaji, ha pedah. Kalau kata dalam tulisan Rumi, H di situ adakah H pedah? Tak kan? Tapi oleh kerana bacaan kita tetap mengekalkan bacaan dalam bahasa Arab walaupun tulisan itu adalah tulisan Rumi. Tak menjadi masalah pada segi tulisan. Tak menjadi masalah. Sebab kalau kita tengok, insya-Allah, A-L-L-A-H. Kalau tulisan Rumi, bacaan itu disebut Allah. Betul kan? Tapi kita baca dalam bahasa Arab, kita sebut Allah. Walaupun dia tulisan macam tu, bacaan kita dalam bahasa Arab, maka tak menjadi salah andainya O kah, A kah, janji sebutan kita masih mengekalkan bahasa Arab. Baik, itu saja Kak Sarimah. Masih. Salam. Kak Jania. Tadi saya kata kita buat bahasa Bismillah 40 kali tu kan. Bila waktu yang paling sesuai kita nak macam wirid dan Bismillah tu. Satu kali tu. Waktu yang paling sesuai? Kita nak baca kan tadi saya kata baca Bismillah 41 kali kan. Ya. Kita wirid Bismillah 41 kali. Masa bila yang baik, sesuai terima kasih Kak Zura, insyaAllah. Baik, waktu yang paling sesuai untuk kita zikir
Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali. Waktu bila yang paling sesuai? Baik. Di antara waktu yang paling mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di antara waktu tahajud ke subuh. Nah, waktu tahajud ke subuh dan waktu subuh ke syuruk. Jadi kalau kita nak cari tempat yang paling berkat untuk kita membaca bismillah ataupun zikir-zikir lain, kita boleh mulakan pada waktu mungkin selepas tahajud, sementara menanti masuknya waktu subuh, kita iringkan dengan bismillah 41 kali, ataupun mungkin selepas subuh, sementara menanti syuruk, bagi orang yang tak ada apa-apa tugasan lah, boleh dia bawa selama sebanyak 41 kali. Dan kalau kata kedua-dua waktu tu kita tak sempat, mungkin kita ada zikir lain yang diisi. Waktu bila yang paling dikasihi Allah, yakni pada waktu duha. Kalau waktu duha pun kita sibuk, kita ambil pada waktu hendak tidur. Pada waktu hendak tidur. Tapi macam saya beritahu lah, kadang-kadang waktu nak tidur ni dah terlampau banyak dah ayat nak baca, sampai tak ada nak habis kita lena. Jadi waktu yang terbaik saya beritahu sekali lagi, yang ni waktu tahajud, selepas subuh dan juga waktu duha. Kalau kata tak boleh tiga-tiga waktu, ambil waktu nak tidur ataupun ambil selepas maghrib, insya-Allah taala. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya. Waalaikumsalam. Ya silakan. Siapa ni? Siti. Siti mana tu? Nampak muka. Saya nak tengok muka, boleh tak? Boleh tak tengok muka? Ya Siti. Ustazah, dalam surah Al-Quran ada At-Taubah kan? Ya. Kenapa tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tu? Okey, baik. Terima kasih. Kenapa dalam banyak-banyak surah yang ada 114 surah, kenapa satu surah ni paling istimewa? Allah Ta'ala tak letakkan pada awal kalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya makruh jika dibaca. Makruh jika dibaca. Sebab apa? Baik, ayat surah At-Taubah ini menceritakan keadaan Nabi nak pergi berperang. Berperang dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir musyrikin. Jadi jenis kita nak buat kerja nak berbunuh ni, nak bunuh orang ni, kita nak buat benda tak baik lah. Maka tidak disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara penyebabnya. Dia banyak sebab. Dan insyaAllah sampai satu masa nanti kita akan huraikan satu persatu. Tapi salah satu di antara sebab kenapa tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, sebab surah ni Nabi nak bawa pergi berperang. Ketika tu Allah Ta'ala datangkan dengan hanya membaca tawa'uz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta lindung daripada syaitan yang direjam. Terus pergi berperang. Turun mai surah ni. Jadi tidak ada hikmah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ini untuk benda yang baik-baik. Untuk benda yang tak baik jangan diiringkan. Okey. Baik. Okey Siti. Ustazah, terima kasih. Sama-sama kasih. Ada soalan lain? Sadaqallah, sadaqallah azim, Ustazah. Amboi Kak Lia. Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Wallahu alam. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah diri saya sendiri. InsyaAllah sama-samalah kita bersyama'il esok pagi kalau panjang umur lah. Syama'il Muhammadiyah. Rindunya dekat Nabi. Rindunya kami, ya Allah. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari dengan izin Allah. Bertemu di alam maya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kurniaan kepada kita, rahmat dan nikmat untuk sama-sama kita kembali di alam maya. Wallahu a'lam. Baca doa kita, doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim.
وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله kasih, Ustazah. منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.